A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa asir wa tammim bil khair ilman amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, hari ini kita jumpa lagi. Baru jumpa hari Sabtu kan. Jadi hari itu Ustaz dah sampai ayat 5 surah Al-Ahzab. Ini siri kedua kita masuk ayat ke-6 Ustaz. Ayat ke-5 tak habis lagi tu. Oh, ada lagi sama. Okey. Sama sikit. Okey. Okey Ustaz, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita nak sambung ayat yang ke-5, ayat yang ke-5 surah Al-Ahzab. Minggu yang lepas, hari Sabtu yang lepas, kita sampai pada ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka dengan memakai nama bapa-bapa mereka. Panggillah anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapa-bapa mereka. Atau juga bermaksud panggillah mereka menggunakan nama yang bapa mereka beri. Ud'uhum li abaihim. Sebab nama dia ni kita tak boleh pilih. Yang beri ialah mak dan bapa kita. Yang beri ialah mak dan bapa kita. Sebab nasab itu dia akan kembali kepada bapa kandung sendiri. Dan benda ni penting kerana dia akan banyak terkait dengan perkara-perkara seperti perwalian, harta dan sebagainya lah. Dan dia juga menjadi identiti bagi seseorang. Kalau dulu saya ada guru-guru yang mengekalkan nama dia punya puak dan kaum atau si tanggang tu kalau daripada Indonesia kan, dia mengekalkan nama keturunannya tu. So nama dia dan anak-anak dia akan ada benda tu. So mereka berbangga dengan nama tu. So sebab tu dalam kes Zaid ini walaupun punya akrab sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad, tapi arahan dari Allah, ud'uhum li abaihim. Panggillah mereka dengan memakai nama bapa-bapa mereka ataupun nama yang diberi oleh bapa-bapa mereka. Dan dia juga terpakai kepada orang-orang yang baru memeluk Islam. Sebab kita menukar nama ini, dia memberi impak emosi kepada keluarga dia, kepada keluarga dia. Sebab tu kalau kita pandai-pandai nak tukar nama orang tu, konsekuensinya, risikonya ialah keluarga dia tak setuju, tak suka. Tentang tukar agama, nak tukar semuanya, nak tukar identiti. Satu ada dalam kalangan masyarakat yang menganggap kalau masuk Islam ni, ini masuk Jawi, bukannya betul masuk Islam, tapi masuk kepada alam Melayu, semacam tu.
So ada sebuah hadis apa nama yang memansuhkan perundangan sebelumnya yang membenarkan menamakan anak angkat kepada nasab bapa angkat. Imam Bukhari mengatakan dan menceritakan kepada kami Ma'la dari Abdullah ibnu Umar bahawa kami terbiasa memanggil Zaid bin Harisah Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maula ni apa? Hamba. Dengan sebutan Zaid anak Muhammad. Zaid ibnu Muhammad. Sehingga turunlah firman Allah yang mengatakan panggillah mereka dengan nama bapa mereka. Itulah yang lebih adil pada sisi Allah. Huwa aqsatu indallah. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Maka pada kita yang mungkin mengambil anak angkat, maka janganlah menamakan nama anak angkat itu kepada nama kita. Walaupun kalau ambil mereka dari bayi lagi. Dan ini akan lebih memudahkan dan juga menyelamatkan kita dari neraka. Kerana tidak bau syurga mereka yang menamakan anak angkat kepada bapa angkat. Jelas sebuah hadis lain, tiada seorang lelaki pun yang menisbahkan dirinya kepada bukan ayahnya sendiri, sedangkan dia mengetahuinya melainkan dia kafir. Tu how serious it is. Kita pandai-pandai nak menisbahkan diri kita dengan orang lain. Dengan orang lain. Kan seolah-olah kita tak setuju dengan takdir dari Tuhan, dengan takdir dari Allah. Sebuah hadis lain, sabda Nabi SAW diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, "Man intasaba ila ghairi abihi aw tawalla ghaira mawalihi fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajmain." Siapa yang memanggil orang dengan selain nama bapaknya atau selain daripada maulanya, maka ke atasnya laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Sampai macam tu. The seriousness, kan, keseriusan benda ni. Kenapa? Memanggil nama manusia ni, dia termasuk dalam neraca keadilan pada sisi Tuhan. Di sisi Allah, Allah melihatnya sebagai adil. Allah nak benda tu. Kan? Sebab tu panggilan-panggilan ni, nama-nama ni, dia bukan ikut sedap kita nak manggil. Tak. Kan kalau Allah panggil dalam Quran, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina kafaru. Kan panggilan-panggilan tu spesifik pada grup-grup tertentu. Kan ulaika humul fasiqun, kan ulaika humul mufsidun, ulaika humul muflihun. Panggilan-panggilan itu spesifik. Dan dengan panggilan menggunakan dengan berbinkan bapa dia tu, maka itu lebih rapat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nak kita ikut cara yang Allah nak dan Allah suka begitu. Binkan saja kepada nama ayah ataupun pakai saja nama yang ayah dia beri. Jangan pandai-pandai nak tukar. Jangan pandai-pandai nak tukar kepada nama bapa yang lain. Bayangkan kalau mak dengan bapa dia ada lagi, tentu mereka akan kecil hati. Nama anak dia suka-suka ditukar. Kan? Tapi ada juga orang yang tak prihatin. Kan? Iyalah, kadang nama orang tu pelik, jarang disebut. Contoh, ada anak murid saya dulu nama Hasif. Hasif. Kerana nama Hasif ni jarang diguna. Dia punya nama Hasif Hasril, macam itulah. Hasif Hasril, Hasif bin Hasril. So bila tanya dia, sepanjang kau kena panggil nama kau ni, ada berapa jenis nama yang orang panggil kau? Macam-macam Ustaz. Hafiz, Haziq pun ada. So kena kena pastikan betul nama yang diperkenalkan tu, lalu kita panggil dengan nama tu. Kita panggil dengan nama tu.
Kan? Nama anak saya Nuha Basirah. Nuha Basirah. Kena guna sad, bukan guna sin. Kalau guna sad, maksud dia berpandangan jauh mungkin, atau mempunyai mata hati mungkin, atau bahagia dan gembira, basirah. Tapi kalau guna sin, itu pandangan duka. Pandangan yang mendukakan ataupun susah hati. So, nama-nama tu kita kena particular. Dia tak boleh nama aku nak panggil apa. Tak. Dia ada pertimbangan neraca adil. Aqsatu indallah. Allah tidak guna perkataan adil, tapi aqsatu. Aqsatu ni apa? Nampak adil. Nampak fair ataupun nampak adil. Malah sebenarnya tak ada istilah nama Islam. Tak ada istilah nama Islam. Kan? Jadi tak perlu tukar pun kalau orang bukan Islam masuk Islam, sebab ini penting. Ini penting. Ada orang Cina yang tak suka ditukar-tukar nama tu. Sebab pakai je nama asal. Lainlah kalau nama itu memang berkaitan dengan perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan. Misal kata. Gitu. Fa'ilam ta'lamu aba'ahum. Dan jika kamu tidak mengetahui bapa-bapa mereka, ialah mungkin nama dia sendiri pun tak tahu asal usul dia, tak tahu nama bapa, kan? Mungkin waktu zaman perang bapa anak tu dah mati dan dia masih kecil, mana ada beranak, kan? Ataupun bila berlaku penzinaan, kita tak tahu siapa bapa sebenar, mungkin bayi tu dibuang, maka panggillah mereka fa ikhwanukum fid din wa mawalikum. Maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama dan maulamu. Apa maksudnya? Ini masih lagi saudara kita. Masih tetap harus mereka, jaga arwah mereka. Mereka perlu dilindungi. Lindungi, perkara pertama yang perlu dilindungi ialah aib nama mereka tu. Panggillah, berilah nama yang sesuai. Asalkan bukan dinasabkan bapa angkat. Tapi lazim kita letak apa? Bin Abdullah. Bin Abdullah. Tak semestinya bin Abdullah. Kan, kalau pun nak dibinkan, tak semestinya bin Abdullah. Abdullah dalam masyarakat. Ini jangan-jangan dia ni tak tahu asal usulnya ni. Mana-mana nama Allah boleh dipakai. Bin Abdul Aziz, bin Abdul Rahman pun boleh. Kalau cuba tengok apa nama Bayan Lina Mufti, cuma pakai nama bapa akad dia, takut nanti tertukar. Lazimnya dia menjadi alasan kepada keluarga tu. Saya bukan apa Ustaz, waktu kecil lagi tak tahu apa besar. Dia terasa dia bukan anak kandung. Dia terasa dia bukan anak kandung. So, kenapa tak diterangkan dari awal? Kenapa perlu nak disorok-sorok sembunyi-sembunyi daripada budak tu? Kan memang akhirnya terangkan dengan betul, dengan profesional. Ini memang angkat. Kan waktu dulu mula-mula kami dapat daripada JKM mungkin. Waktu dulu ditinggalkan. Tapi kami memang nak curahkan kasih sayang pada awak. Kami tak bezakan awak dengan anak yang lain. Gitu. So, walaysa alaikum nahum fima akhta'tum bih. Dan tidak berdosa terhadap kamu kalau kamu tersalah panggil. Akhta'tum bih. Khilaf, salah panggil. Kalau sebelum ni kita tak tahu, ditetapkan nama anak angkat kepada nama kita sendiri. So, dalam masyarakat Melayu pun ada yang lama-lama.
dia beri memang nama dia, nama keluarga angkat dia tu. Dan wahyu yang melarang belum turun, maka Allah maafkan kalau belum ada hukum yang diberikan atau kamu belum tahu. Kerana bukan sengaja nak buat salah, bukan sengaja nak melawan agama, bukan sengaja nak lawan Allah. Tapi begitulah kita, begitulah kasih sayang Allah. Tak, kalau kita belum tahu dan kita baru tahu, Allah tidak mengambilnya sebagai bebanan taklif. Untuk apa nama diangkat sebagai engkau berdosa, tak. Kalau tidak sengaja tak apa. Innallaha rafa'a an ummatil khata' wan nisyan wa ma yukrahuna alaih. Allah maafkan dari umatku perbuatan keliru, lupa dan melakukan perbuatan dipaksa kepada mereka. Kan? Atau tak salah pun sebenarnya kalau kita panggil orang tu sebagai apa? Anak. Kerana kasih sayang kita. Ataupun dia memanggil, kita kadang pun apa nama, kalau jumpa dengan orang tua, kita panggil ayah, kita panggil ibu sebab penghormatan. Tetapi kembali kepada apa nama, ayat keempat tu, zalikum qaulukum bi afwahikum. Itu perkataan-perkataan kamu sahaja, bahasa basi daripada kamu sahaja. Dia tidak menjadikan betul lah dia mak aku, betul lah dia bapa aku. Itu adalah panggilan sahaja. Walakin hukum, tetapi kalau sengaja tu itu akan menjadi dosa. Kalau tersalah dulu tak apa, tersilap. Tapi kalau ta'ammadat, yang disengajakan oleh hati, memang kita menganggap ini mak kita, memang hati kita kata betul ini bapa aku, itu berdosa. Allah akan balas mana-mana kesalahan yang memang manusia berniat nak buat walaupun sudah tahu apakah hukum dan larangan. Atau Allah tidak akan beri dosa pada seseorang jika berniat untuk melakukan dosa kerana dia terlupa, kecuali dengan sengaja berbuat dosa. Maka Allahu Ghafurur Rahimah. Dan ayat 5 ini, dia punya jis ialah tentang kembali kepada hati. Panggil itu akhir akan menuju pada bagaimana keadaan hati kita waktu kita panggil tu. Bagaimana keadaan hati kita waktu kita panggil. Sama konsepnya macam ni tuan-puan. Zihar. Zihar tu kan. Apa berlaku? Zihar ni lah kita, engkau ni macam belakang mak aku. Budaya masyarakat Arab itu adalah apa nama, petanda bahawa dia dah tak nak dia. Kan nak digantung tanpa tali. Tapi ada satu apa nama, budaya itu kadang tak terpakai oleh orang lain. Contohnya masyarakat kita. Kita kadang nak menunjukkan dia tu rapat, akrab, nak puji. Saya tengok lama-lama awak ni macam muka dia. Kan. Awak punya sedap betul macam air tangan mak saya. Tu orang Melayu tu. Orang Melayu dia pelik dan berbeza. Dan macam tu, apa garis halus dia? Garis halus dia ialah apa kedudukan hati kita waktu kita lafazkan benda tu. Kalau orang Arab, biasanya hati dia nak berpisah dengan isteri. Satu kadang undang-undang jihad akan tanya, apa hatimu? Apa hatimu waktu engkau ungkap benda macam talak? Kes talak 3 tu, Al-Aman Umar,
Dia tidak mengira talak 3 sebagai 3, kira 1. Kan? Ikut case by case. Dia akan nilai orang tu. So, kedudukan hati itu penting. Sebab Allah sebut, walaisa alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. So, panggilan-panggilan ini akan kepada bagaimana hati kita sewaktu kita ungkapkan benda tu. Kalau sengaja, that's it. Sebab kadang-kadang kita buat alasan, tak sengaja, tapi waktu sebut tu penuh dengan kesengajaan. So, Allah pernah tutup ini, wa kana Allahu ghafurur rahim. Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada banyak ketika kita buat memanggil maksud ini, hati kita memang sengaja, dan perbuatan hati ini tak siapa tahu melainkan Allah. Sebab tu Allah tutup dengan kalimah-kalimah taubat. Kalimah-kalimah taubat. Kemudian ayat seterusnya, dia adalah tentang kaunseling keluarga. Kaunseling keluarga. Dan bila sebut tentang keluarga ini, dia adalah satu institusi yang perlu dibangunkan. Dan bila sebut tentang institusi, dia adalah gabungan beberapa manusia yang berbeza cara fikir, tapi nak duduk bawah satu bumbung. Dah tentu akan timbul sama ada bentuk pertembungan, bentuk kesamaan, dan tidak dapat lari daripada masalah-masalah yang mencengkam. Utamanya berkaitan dengan komunikasi. Cuba tengok berapa ramai pasangan-pasangan ini yang berlaga angin kerana masalah komunikasi. Kalau belum kau, dia penuh dengan bunga-bunga cinta. Kan, 12 tahun berkawan. Wah, dia punya dia cinta tu konon-konon tak tahu digugah. Dia tahu cerai. Loh, asal cinta ke? Kata cinta tak kahwin, tak bertahan lama. Why? Antara puncanya ialah komunikasi. Kalau dulu komunis tak bagi, sekarang komunis dah kasih. Kan, kalau orang-orang tu komunikasi. Memang sekarang ni komunis dah kasih dah. Tak, komunis dulu tak bagi. Sekarang komunis dah bagi dah. Dan kalau kita lihat orang-orang dekat keliling kita kan macam tu. Kita ada problem. Kita ada problem besar berkaitan dengan kemahiran komunikasi ni. Kemahiran bercakap, kemahiran menyampaikan. Kadang-kadang anak, cara dia punya komunikasi, bila dipanggil, Nuha, angkat kain. Oh, ke jalan tu dia hentak-hentak kaki, mulut dia muncung. Itu cara dia komunikasi. Kenapa dia bertindak macam tu? Dia tak tahu macam mana dia nak express pada arahan mak dia, Mami, boleh tak sekejap lagi? Nuha tengah penat atau Nuha tengah seronok tengok Korea ni. Boleh tak bagi masa kejap lagi? Tapi bila dia tak tahu nak bertindak balas, nak react, maka dia tunjuk dia punya kegeraman tu dengan cara berjalan, dengan memek muka. Sedangkan kalau dia negotiate, okey, Mi, sikit lagi boleh tak? Episod ni ada lagi 15 minit ni. Kalau macam terpotong sekarang ni macam, boleh tak Mi? Sikit lagi. Gitu. So kalau tahu komunikasi, tahu berinteraksi, maka sebenarnya banyak perkara yang kita boleh selesaikan dengan cara lebih baik. Kan? Dengan cara lebih baik.
Tapi ada juga orang yang berdegel. Jawa kata berdegel. Berdegel ni apa? Dia degil. Dia nak orang ikut cakap dia je. Tu macam Israel tu. Kan Yahudi tu. Dia dahlah kaki menipu. Dia claim itu ini. Dan dia hanya nak orang ikut cakap dia. Kalau orang lain buat pada dia, oh dia tak suka. Tapi dia buat pada orang lain, dia buat muka tembok dia je. Kan? So, sebenarnya kalau ada masalah komunikasi ni, kita pun susah nak bagi nasihat. Sebab kita hanya dapat maklumat tu dari satu pihak. Tanpa mengetahui maklumat dari pihak yang lagi satu. Maka kalau kita tak tahu kedua-dua belah pihak ni, macam mana kita nak buat pertimbangan? Sebab bila berkaitan dengan hal ehwal rumah tangga ni tuan-puan, ialah kadang-kala bila kita mula bertadabur semacam ini, orang dekat keliling menanggap, awaklah orang yang tepat untuk saya rujuk tentang masalah keluarga saya ni. Tak, tidak. Dia tidak menjadikan kita automatik jadi orang paling layak untuk beri pendapat. Tak. Kita tak ada Quran, kita hanya cuba memahami berdasarkan panduan tafsir-tafsir bagaimana kita nak melihat satu-satu ayat tu. Itu bukan bermaksud kita pakar dalam segala bidang. Tidak. Tak, malah kadang dia perlu ada ilmu yang spesifik. Ilmu yang spesifik terutamanya berkaitan dengan hal ehwal rumah tangga. Maka kita jangan memandai-mandai beri nasihat kalau kita pun tak pasti. Kadang kita dengar masalah yang didatangkan daripada seorang isteri. Dia kata suami dia beginilah, begini dan begini dan begini. Kita tak tahu sudut parti dia. Lalu bila isteri tu datang bagi tahu begini dan begini, A, B, C dan D, lalu kita pun dengan sembrono kata, kalau macam tu saya pertama kita tak tahu tentang masa depan. Cuba cek balik surah Mujadilah. Surah Mujadilah. Kan Khawlah jumpa dengan Nabi. Kau kata, ya Rasulullah, suami aku zihar pada aku. Gini. Apa keputusanmu? Nabi kata, dia haram bagi engkau. Itu jawapan Nabi yang pertama. Dia haram bagi engkau. Khawlah datang balik, argue balik dengan alasan berbeza. Dia kata, aku masih sayang suami aku. Aku masih sayang suami aku. Kami ada anak. Kalau kami berpisah, anak itu letak pada suami aku. Anak itu akan mati. Dia tak tahu jaga budak. Dan kalaupun kami berpisah, anak tu dapat kat aku, kami akan mati kelaparan. Sebab aku suri rumah, aku tak boleh bekerja. Nabi firm dengan jawapan Nabi, dia haram bagi engkau. Khawlah datangkan pula alasan lain. Ya Rasulullah, dia dah tua. Dia datangkan alasan masih argue. 3 kali Khawlah bagi alasan. Maksudnya Khawlah begitu bijak. Dia bukan sekadar mendatangkan sudut pandang dia, tetapi dia datangkan juga apa potensi-potensi, apa risiko-risiko kalau mereka berpisah. Ramai wanita yang ada masalah rumah tangga yang datangkan rasional tu. Bila dia cerita tentang masalah keluarga dia. Dan Jabatan Agama yang mendengar, dia hanya dengar satu pihak. Sebab tu standard prosedur Jabatan Agama ni, dia panggil dua-dua. Sesi kaunseling, dia panggil dua-dua. Dan kalau tak jalan juga, dia panggil pegawai suluh. Pegawai suluh ni maksudnya sama ada pegawai itu daripada Jabatan Agama atau dia lantik. Mahkamah akan lantik
wakil daripada pihak perempuan dan wakil daripada pihak lelaki bincang. Dah bercerai tapi duduk rumah Ustaz. Tu dia tak tahulah tu hukum. Bila dah cerai, mana boleh duduk sama? Kan? Kecuali kalau berkira nak rujuk. Cerai, cerai RJI. Cerai yang boleh dirujuk. Gitu. Tapi kalau talak bain, perlu pisah. Perlu pisah. So, ayat seterusnya ini adalah ayat tentang keluarga. Ayat tentang keluarga. An-nabiyyu awla bil mu'minin. An-nabiyyu awla bil mu'minin. Nabi itu lebih utama bagi orang beriman berbanding diri mereka sendiri. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu kedudukan dia lebih utama tinggal diri kita. Nabi itu lebih penting dari orang lain. Nabi itu lebih penting dari diri kita sendiri. Macam nak faham ayat ni? Kita kalau nak masuk toilet, dia bukan ikut suka kaki kita nak melangkah yang mana. Kan? Kenapa kita langkah dengan kaki kanan? Atau langkah kaki kanan sebab Nabi itu lebih utama berbanding kehendak diri kita. Nabi buat kaki kanan, kita melangkah kaki kanan sebab kita menganggap Nabi adalah segalanya untuk diikuti, untuk dipatuhi. Macam panas tu, 26. Cuba 24 tu. Begitu. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Makan guna tangan kanan. Kan, minum air tangan kiri sebab tangan kanan dah kotor. Suka-suka. Kan biasa kita macam tu. Kalau makan dengan tangan kanan, tangan kiri kita pegang air, minum. Sedangkan makan dan minum kena guna tangan kanan. Perasan tak? Bayangkan, kita sanggup tak nak gelas tu kotor dengan pegang tangan kiri. So an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim ni kan itu jam tengah Nabi buat menjadi adat dan budaya masyarakat Arab. So Allah beri panduan kepada orang beriman, Nabi lebih utama untuk diikuti. Bukannya adat masyarakat tu. Apa yang berlaku? Zaid dan Zainab bercerai, Nabi kahwin dengan isteri Zaid, bekas isteri Zaid. Kahwin dengan, kalau tanggapan masyarakat Arab, dia kahwin dengan isteri anak dia. Takut kotor tak, tapi takut licin. Kalau takut licin, pegang tangan kanan, letak tangan kiri kat bawah. Bukan pegang tangan kiri, letak tangan kanan kat bawah. Kan? Aku pun minum juga macam tu. Itu. Bolehkah kahwin dengan menantu? Sebab itulah hukum ini turun. Zaid bukan anak Nabi. Zainab bukan menantu Nabi. Tapi tanggapan masyarakat Arab waktu tu, Zaid tu anak Nabi. Jadi seolah-olah Nabi kahwin dengan menantu. Sedangkan Zaid bukan anak Nabi. Zaid anak angkat. Zainab bukan menantu Nabi. Gitu. Soalan yang bagus, dia menjawab
apa nama, surah ini menjawab soalan tu. Oh iyalah, kan, iyalah. So, Nabi itu lebih utama untuk diikuti sebab itu jam sewaktu berlaku krisis ini, orang-orang munafik, orang-orang kafir menyerang Nabi. Menyerang Nabi. Kan? Apa nama? Antara surah yang diajar pada para wanita, surah ini, surah Ahzab, surah Nur dan surah Nisa. Dalam surah Nur, siapa yang kena serang? Aisyah, ibu kita. Dalam surah ni, siapa yang kena serang? Nabi. Nabi kena serang. Dan kemudian Allah kata, sebab waktu ayat ini diturunkan, orang-orang munafik cakap buruk tentang Nabi. Dan benda ni memang apa nama, tidak mengejutkan sebab mereka tidak sentiasa mengintai peluang nak jatuhkan nama baik Nabi. So, kalau kedudukan Nabi jatuh, maka agama ini juga akan runtuh dan jatuh. So, kalau begitu, yang kita kata kita nak membangunkan agama, cara kita nak membangunkan agama dengan kita menghidupkan sunnah. Dia tak ada cara lain. Nak membangunkan agama dengan kita menghidupkan sunnah. Dan cara paling ideal menghidupkan sunnah dengan memberikan penghormatan tertinggi pada Nabi SAW. Gitu. Okey. Dan sekarang ni, dalam kalangan kita, Nabi dah tak ada. Nabi dah wafat. Tapi kita masih tetap melebihkan Nabi dan kita masih mengamalkan sunnah sebagaimana yang baginda buat. Maka dengan mengetahui sunnah itulah kita sedang mengikuti ayat ini. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Dalam surah An-Nisa, fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara pokok yang mereka perselisihkan. Fima shajara bainahum, dalam perkara yang sudah berakar umbi dalam masyarakat kamu. Allah guna perkataan syajara, pokok. Benda tu dah jadi kukuh. Ada satu masalah yang sudah jadi kukuh. Dan kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap keputusan yang kamu beri. Dan mereka terima dengan sepenuh hati. Wa yusallimu. Kita punya adat dan budaya, kebiasaan, tindak tanduk kita di rumah, dalam rumah, di luar rumah. Ada tak perkara arahan daripada Nabi yang kita rasa keberatan nak buat? Kan? Selalunya bila berkait dengan perkahwinan, ada tak perkara yang kita rasa keberatan nak buat? Nabi tak buat majlis berinai. Tapi itulah itinerary kita kan. Nak mengisi malam-malam sebelum perkahwinan. Majlis khatam Quran. Ataupun apa? Merenjis. Potong kek. Itu kan dia apa nama? Sisipan-sisipan. Inilah dia dicelah, disisip, dimasukkan supaya majlis kita tu nampak ada isi.
akhirnya mula-mula orang yang buat tu suka-suka, dia dah menjadi semacam kewajipan. Kena ada. Kalau tak ada macam tak. Sedangkan majlis Nabi arahkan berkaitan dengan majlis perkahwinan ialah paling utama akad dan mahar. Yang kedua ialah mewar-warkan. Itu je. Kan Nabi suruh buat kenduri itu supaya mewar-warkan bagi tahu orang. So kalau kita buat majlis kahwin, panggil orang pergi McD, makan kat McD. Boleh tak? Atau pergi restoran? Kan, siapa nak datang? Okey, makan dekat restoran. Ha. Dia kena dah. Atau mesti kena ada bunga manggar. Kan, bunga telur. Tak. Tapi lagi sekali, berdasarkan ayat surah Nisa itu, mereka tidak merasa keberatan dalam hati terhadap keputusanmu dan mereka terima dengan sepenuhnya. Sekali lagi ayat 6 berkaitan dengan hati. Di atas panggilan-panggilan kita terkait hati, di bawah anfusihim, Nabi lebih utama untuk kamu dahulukan juga berkaitan dengan hati. Dengan hati. So, saya juga merancang-rancang, merangka-rangka nanti anak saya Nuha, Hauna dengan Ulia ni nak buat majlis macam mana. Kan, belikan nasi ayam kunyit sudah, bungkus. Lepas tu, diorang ni yang akan pergi dari rumah ke rumah, pengantin akan pergi dari rumah ke rumah, kita beri alamat, kau pergi hantar. Nasi, perkenalkan. Saya anak Nazri, anak Imam Masjid Negara, ini pasangan saya, kami dah kahwin. Ini sedikit pemberian dari kami. Instead of kita panggil dia datang majlis kita, kita pergi beritahu dari rumah ke rumah. Macam ada beran. Itu angan-angan saya je. Saya bukan bercakap bagi pihak isteri. Kan? Sampai hati papa kan dikenang sampai mati. Kan? So, begitulah. Macam mana kita nak mengukuhkan hubungan menerima tindak tanduk ataupun apa yang Nabi buat tu, wasallimu taslima, menerima dengan sepenuh hati. Tak adalah kena satu hari tu kena habis melawat 100 rumah. Kan, sehari 5 rumah, hari kedua 5 rumah, hari ketiga 5 rumah. Kan. Kalau dulu waktu lepas saya kahwin, ialah adik-beradik 10, yang belah isteri adik-beradik 8 orang. So, kami mengisi hari-hari itu dengan pergi ke rumah adik-beradik. Di rumah ni kenalkan ini, pergi rumah makcik, kenalkan. So, round lah tua. Kan, by the time habis ziarah dah bertiga. Alhamdulillah, kan. So, bentuk macam tu kan, dia bentuk mewar-warkan. Mewar-warkan.
Ha. Sekarang pun boleh announce dekat speaker masjid, suruh pengantin announce, "Woi, aku dah kahwin." Gitu. Malah Nabi lebih penting dari ahli keluarga kita. Kan? Kerana keluarga kita, dia dengan kepala masing-masing. Kadang ada keluarga yang masih lagi nak menipu kita mungkin, pecah amanah. Tapi Nabi tidak akan pernah begitu. Nabi tidak akan pernah mahu buat apa nama uh, mengecewakan kita, tak. Satu, Nabi itu lebih utama. Nabi itu lebih utama. Dan Nabi SAW pernah apa nama pernah menasihatkan kita, walladhi nafsi biyadih la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Demi Tuhan, tidaklah seorang dari kalian beriman sebelum diri ini lebih dicintai olehnya daripada diri dia sendiri, harta bendanya, anaknya dan semua orang. Nak mendahulukan Nabi itu juga merupakan satu bentuk penilaian ujian dari Allah. Dan kemudian Allah kata, wa azwajuhu ummahatuhum. Sementara isteri Nabi itu adalah mak kita. Isteri Nabi, mak kita. Dan sekarang kita boleh tanya orang-orang Syiah, apa tanggapan dia pada Aisyah? Oi, diorang laknat Aisyah. Dalam sembahyang mereka, mereka laknat Aisyah. Sanggup dia laknat mak dia. Satu, bila kita ulang siar cerita tentang hadis ifki, bagaimana tanggapan kita waktu kita melalui kisah-kisah macam tu? Kan? Kita sedang baca cerita tentang mak kita kot. Tentang mak kita. Dan isteri baginda ni, kalaupun apa nama baginda telah wafat, isteri dia tak boleh kahwin dengan orang lain. Sebab kedudukan ibu. Mana ada orang kahwin dengan ibu dia sendiri? Itulah pangkat keibuan yang telah diberikan pada mereka. Dan sebab itu, nanti kita tengok dalam surah Ahzab, peringatan yang Allah beri kepada ibu ini. Peringatan yang Allah beri kepada ibu ini sangat firm. Kalau dalam surah Tahrim, kan ada apa nama, Aisyah dengan Hafsah ada buat sesuatu pada Nabi. Tengok teguran dari Allah. Teguran dari Allah. Sedangkan isu ni, isu yang kecil, isu berkaitan cemburu. Kan isu yang kecil, isu berkaitan cemburu. Tapi cara Allah menegur tu. Why? Sebab ibu adalah figura penting kepada anak. Kalau mak dia buat macam tu, anak boleh buat. Ibu adalah contoh penting. Sebab tu ibu kena jaga supaya anak tak ada alasan. Mak aku pun buatlah. Mak aku pun buat. Mak aku pun tak tegur, kau nak tegur. Kan? Ibu seluruh orang beriman. Kan? Surah Tahrim dan dalam surah ni pun ada. Pun ada kes tentang isteri
isteri Nabi. Dan semua itu adalah skrip dari Allah. Allah memang berkehendak benda itu berlaku supaya kita umat akhir zaman ini dapat contoh yang jelas. Bukan contoh samar-samar, contoh jelas. Kalau dalam kes Aisyah, dalam surah Tahrim tu, apa kes dia? Nabi bila balik daripada rumah isteri dia yang tu, mesti ada bau madu. Kan? Siapa yang tak suka bau madu? Semua orang suka. Kerana ada cemburu. Kerana ada orang cemburu. Dia bukan cemburu apa pun. Dia cuma cemburu, kenapa orang tu boleh layan Nabi dengan baik macam tu? Kan? Kenapa orang tu boleh layan Nabi dengan baik, dengan konsisten macam tu? Sehingga Nabi suka. Nabi menyebut-nyebut kebaikan isteri dia yang itu. Aisyah dengan Hafsah ni isteri yang muda. So anak muda, kan sekitar berapa tahun? Kurang dari 18 tahun. Sebab Nabi wafat, Aisyah baru berusia 18 tahun. Aisyah berusia 18 tahun waktu Nabi wafat. So dia anak muda, maka usia belum mature. Bersama dengan Hafsah, sebaya. So Aisyah dengan Hafsah bincang. Nak tak kalau aku macam tak selesa. Nabi balik gini cerita orang tu. Kata kalau kita komen macam ni. I sukalah bau ni. Kan? I tak sukalah bau ni. Tengok, Nabi balik rumah siapa? Nabi balik rumah Hafsah. Hafsah anak Umar. Walhal perbincangan berdua. Aisyah dengan Hafsah. Nabi balik rumah Hafsah. Hafsah yang sebut. I tak selesa lah bau ni. Nabi kerana begitu prihatin melayani isteri top notch. Nabi kata okey dah. Lepas ni abang dah tak naklah minum tu. Kata-kata seorang Nabi tak nak minum madu. Allah terus tegur. Kenapa engkau haramkan benda yang dihalalkan? Serius tak benda tu? Serius. Sebab kata-kata Nabi merupakan hukum. Tapi asalnya Nabi waktu tu sedang berbahasa basi dengan isteri. Okeylah yang abang tak buat dah layang kan? Tapi Allah take it serious. Sebab apa yang Nabi ungkapkan menjadikan Quran dia mendatangkan kisah-kisah macam ini, kisah laki bini, kisah suami isteri agar kita belajar, agar kita lihat dalam-dalam. Bukan Nabi pun macam ni, ini pun macam ni. Tak. Kita perlu belajar. Kita belajar daripada peristiwa itu. Okey. Kemudian, bila sebut ibu, wa azwajuhu ummahatuhum, kalau sebelum ini masyarakat Arab terkejut dengan tindakan Nabi. Apa tindakan Nabi? Mengahwini Zainab. Bila kahwin dengan Zainab, orang Arab dah mula, wah, dia kahwin dengan anak dia, dia kahwin dengan ex anak dia. Maka ini juga merupakan ujian kepada orang beriman. Bila Allah kata wa azwajuhu ummahatuhum, Zainab yang asalnya dengan Zaid, sekarang Zainab jadi ibu engkau. Wow, itu kejutan. Berubah
Daripada sebelum ni, mereka duk kata, yelah, well, kalau Zaid yang rapat dengan Nabi bercerai dengan Zainab, dia mesti ada pihak yang tak betul. Kan? Zaid ni anak Nabi, anak angkat Nabi, dididik oleh Nabi, membesar di rumah Nabi, akhlaknya sempurna. Kahwin dengan Zainab, lepas tu cerai. Kalau kita pihak ketiga, kan? Kita pihak ketiga, apa yang kita gosipkan? Jangan-jangan Zainab tu kot. Kan? Zainab ni yang problem ni. Zaid takkanlah Zaid problem. Zaid hasil tangan Nabi. Kan? Ni jangan-jangan Zainab ni. Tapi bila Nabi mengahwini Zainab, kata-kata yang tadi tu, yang mungkin diulang siar oleh orang munafik, kan, disebut begitu dan begini, terus padam. Sebab wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi, ibu kamu. Lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengubati duka lara Zainab yang perkahwinannya tak menjadi dengan Zaid. Allah ganti dengan kemuliaan menjadi isteri Nabi, menjadi ibu kepada orang beriman. Oh, dahsyat. Yoi, dahsyat. Hanya dengan perkataan Zuharu Ummahat, Zainab yang dikahwinkan oleh Allah dengan Nabi, maka kita perlu menerima ketentuan ini. Jangan bandingkan apa yang dilalui oleh mereka dengan kita. Betul. Skeptikal, stigma masyarakat kita, kalau cerai, mesti isteri yang salah. Tak pandai jaga. Sebab tu pandangan masyarakat terhadap janda ni, dia ada apa nama, janda ni ada kelas tersendiri dalam masyarakat. Gitu. Dan kalau kes Zainab dengan Zaid, siapa yang mencadangkan mereka berdua ni berkahwin? Nabi. Kan? Dan Nabi pun serba salah. Bila Zaid dan Zainab bercerai, Nabi serba salah. Aku kot dan cadangkan. Sama macam kita kadang, kita kan dok suka menggenen-genen, kenankan orang tu dengan orang ni, usik orang tu dengan orang ni, akhirnya diorang kahwin. Ataupun kadang ada orang datang, Ustaz carikan saya calon, Ustaz. Kita pun konon-konon nak bantulah dia. Carikan calon. Lepas tu bila dah kenal semua, dah kahwin, tak sampai 3 tahun cerai. Orang kat keliling cakap apa? Ni ustaz lah ni dulu yang calonkan ni, cadangkan ni pandai-pandai. Kan berlaku pertemuan macam tu kan? Sama macam tanggapan generasi-generasi muda ni, milenial. Dia kata, tak relevan dah mak bapak yang menetapkan perkahwinan. Kahwin apa? Marriage. Kan? Sebab nanti kalau bercerai, mak bapak yang disalahkan. Mak bapak carikan jodoh. Arrange marriage. Kan? Tentang perkahwinan ni, kita dah ada dah beberapa mazhab. Ada mazhab yang dulu, mak bapak yang arrange. Tapi bila tak jadi perkahwinan tu, salahkan mak bapak. Ni bapak aku lah ni. Aku bukan suka pun. Mak aku lah ni. Aku cuma tak nak jadi anak derhaka. Bila tak jadi, siapa yang tanggung malu? Mak bapak. Ini yang berlaku dengan Nabi. Nabi yang cadangkan. Tapi rupanya,
pelajaran besar yang kita boleh lihat ialah tak siapa pun tahu tentang masa depan. Dan berhasil atau tidak perkahwinan tu tak ada kaitan dengan orang yang mencadangkan. Rupanya perkahwinan, dia bukan sekadar tentang menyatukan lelaki dan wanita. Tetapi bagaimana kerjasama itu boleh dibentuk. Tolak ansur. Masalah sekufu bukan hanya berkaitan dengan kedudukan. Tapi sekufu juga melibatkan cara berfikir. Cara berfikir. Dan okey. Ada sikit lagi tentang Syiah. Syiah. Syiah tak suka pada Aisyah. Sehingga orang Syiah kata Aisyah dengan Hafsah. Aisyah dengan Hafsah ni pelacur. Syiah. Dan Syiah terpaksa reka hadis. Well, diorang mana ada masalah tentang reka-reka hadis ni. Dalam hidup mereka pun menipu. Syiah reka hadis untuk kata yang Nabi ada beri mandat untuk ceraikan mana-mana isteri baginda setelah baginda wafat nanti. Dan kuasa cerai itu diberikan kepada Ali. Boleh macam tu. Saya wakilkan adik saya, nanti kalau aku dah mati, kau boleh ceraikan isteri aku. Wah. Sebab Aisyah anak Abu Bakar, Hafsah anak Umar. Syiah tak suka dengan Abu Bakar dan Umar. Dia kata Abu Bakar rampas khalifah tu dari Ali. Dia kata Abu Bakar rampas jawatan khalifah dari Ali. Macam mana caranya? Sewaktu Nabi wafat, yang menguruskan jenazah Nabi ialah keluarga. Antara ahli keluarga Nabi, Ali. Antara ahli keluarga Nabi, Ali. So, bila Nabi dah wafat, ada orang menguruskan jenazah. Tapi sekelompok orang beriman yang lain, jawatan sahabat-sahabat besar dan yang paling kanan, mereka bermesyuarat untuk melantik siapa bakal jadi khalifah pengganti Nabi. Dan waktu mesyuarat tu, Ali tak ada. Ali tengah uruskan jasad Nabi. Lalu Syiah kata, ini tidak adil. Kalau Ali ada, dah tentu Ali yang akan dilantik untuk menggantikan Nabi. Sebab dia yang paling rapat dengan Nabi. Dia ahli keluarga Nabi kot. Dia ahli baik. Tapi mereka rakus merampas kuasa daripada Ali. Lalu dengan tak malunya Abu Bakar dilantik. Nampak tak terpesongnya Syiah ni? Sedangkan kalaupun Ali ada dalam mesyuarat itu, Ali adalah budak muda. Beza umur Ali dengan Nabi 30 tahun. Beza umur Ali dengan Nabi 30 tahun. Nabi umur 40, Ali umur 10 tahun. Kan Ali kanak-kanak pertama peluk Islam 10 tahun. Bila Nabi wafat 63, Ali sekitar umur 33. 33 masih anak muda. Dan itu jam Abu Bakar berusia 60 tahun. 60 dengan 33, orang akan pilih 60 sebab lebih berpengalaman.
Gitu. Kan? Yes, Syiah ni selepas perang Jamal, pertembungan antara Ali dan Muawiyah, mereka yang melaga-lagakan keduanya. Konon-konon mereka dukung keluarga Nabi. Sedangkan mereka pada waktu itu yang membunuh membunuh Husain di Karbala. Membunuh Husain di Karbala. Kenapa dia tak suka Omar? Sebab Omar lah yang bertanggungjawab meruntuhkan kerajaan Parsi. Umar lah yang meruntuhkan kerajaan Parsi. So dengan dendam itu berpanjangan sampailah ke hari ini. Kenapa diorang menyokong Ali? Kenapa diorang menyokong Ali? Sebab Ali sewaktu kerajaan Parsi itu runtuh, Ali mengahwini putri kerajaan Parsi itu. So sebenarnya Syiah ni dia fahaman yang lahir daripada nasionalis. Nasionalis. Apa dia? Cinta negara. Itu. So settle tentang Nabi dan ibu kita. Wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu dengan yang lain lebih berhak dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan orang muhajirin. Apa maksud ayat ini? Kedudukan Nabi, kalau kedudukan Nabi dan para isteri bagi tidak sama dengan biasa, maka sama juga talian persaudaraan itu lebih kuat berbanding talian yang lain. Talian kekeluargaan itu adalah berdasarkan darah daging. Kerana dengan talian persaudaraan itu, korang boleh dapat harta pusaka dari ahli keluarga. Ini juga mengajar kita tentang pertalian kekeluargaan itu lebih kuat kalau nak dibandingkan dengan saudara se-Islam yang lain. Maka kalau kita nak sedekah, dahulukan ahli keluarga. Kalau zakat, boleh diberikan kepada ahli keluarga terdekat. Sebelum kita lihat pada orang lain. Yang itu, Perlis ada buat. Wang zakat dikembalikan berapa? 20%, 80% untuk dia agihkan sesama ahli keluarga. Illa taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudaramu dengan cara yang patut. Jadi tidak boleh persaudaraan bukan darah daging membolehkan menerima harta pusaka. Yang boleh adalah kalau hendak beri sedikit dalam bentuk wasiat dengan cara yang baik. Kana dzalika fil kitabi mastura, dan adalah yang demikian itu tertulis dalam kitab Allah. Apa maksud ayat ni? Kan sebelumnya tentang apa yang berlaku dalam perkahwinan tu. Okey, ayat ini berkaitan dengan ikatan persaudaraan tu. Sebab kan Zaid dipanggil sebagai anak Nabi. So Allah nak bagi tahu
ikatan darah daging persaudaraan ni nilai dia tinggi. Dia bukan semudah aku panggil aku, kau jadilah aku. Tak. Tidak. So Allah letak hierarki hubungan penting ini. Walaupun dia tu baik, kita layan dia dengan baik, tetapi dia ada ikatan-ikatan yang kita perlu dahulukan. Kan? Ikatan kita dengan Nabi, kita perlu dahulukan. Ikatan kita dengan mak, kita perlu dahulukan. Hubungan kita dengan ulul arham, dengan saudara kita yang sedarah daging, kita perlu dahulukan berbanding dengan kawan. Tapi kalau hubungan tu baik dengan kawan, macam kita anggap adik-beradik kita sendiri, kan macam tu. Tetap tak boleh kita wariskan harta kita pada mereka. Kecuali illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kecuali kalau kamu nak juga beri menggunakan jalan yang baik. Apa jalannya? Wasiat. Kana zalika fil kitabi mastura. Begitulah yang tertulis dalam kitab Allah. Kemudian kita masuk perenggan yang baru. Dah masuk perenggan yang baru ke ni? Wa iz akhadna. Belum. 2 ayat lagi. 2 ayat sebelum kita masuk topik baru, perenggan yang baru. Wa iz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Maryam wa akhadna mitsaqan ghaliza. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dengan Nabi dan dari engkau. Cuba tengok senarai Nabi-Nabi tu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa. Siapa Nabi-Nabi apa ni? Ulul Azmi. Ulul Azmi. Kan sebelum ni Allah sebut tentang ikatan. Hubungan kau dengan Nabi macam mana? Dahulukan Nabi. Hubungan kau dengan ibu macam mana? Dahulukan ibu. Hubungan engkau dengan keluarga macam mana? Dahulukan adik-beradik. Tapi dalam banyak-banyak itu, Allah juga pernah mengambil perjanjian, membuat ikatan dengan Nabi-Nabi. Mitsaq, ikatan kuat. Dan perjanjian itu Allah gelar sebagai mitsaqan ghaliza. Wa akhadna minhum mitsaqan ghaliza. Kan Allah ingatkan Nabi kerana waktu tu Nabi rasa berat nak jalankan perintah Allah. Nabi rasa berat nak mengahwini Zainab. Sebab tindakan Nabi itu pasti akan disalahfahami oleh masyarakat Islam. Kan? Kalau kita lah jadi masyarakat Islam waktu tu, kita dengar Zaid cerai dengan Zainab. Kita pergi gosip mula-mula, Zainab salah. Zainab ni yang salah ni. Zaid okey je. Zaid anak Nabi. Zainab yang salah. Tiba-tiba kita dengar, kita dapat pula kad undangan, Nabi kahwin dengan Zainab. Jangan-jangan Zaid kena paksa kot. Jangan-jangan Zaid kena pengaruh kot suruh ceraikan Zainab, Nabi dapat kahwin. Wih, kita bukan kat mana pun. Mujur kita tak jadi masyarakat waktu itu. Kalau tak apa yang keluar dari mulut kita ni, gosip-gosip ni. Kita main ikut suka hembus je. Dan Allah sedang beritahu pada kita melalui ayat 7 ni. Sebenarnya Nabi keberatan nak execute sebab takut
pandangan ni, pandangan salah faham oleh masyarakat. Masyarakat boleh sebut apa je. Jangan-jangan Zaid disuruh ni kot. Macam mana? Anak sendiri. Susahlah. Kita kena terpaksa buat gosip 2.0. Jangan-jangan macam ni, jangan-jangan macam ni. Banyak teori. Kan cuba tengok kalau sebelum pilihan raya tu, dia punya penganalisa. Entah-entah agak-agaknya macam ni. Macam mana Nabi boleh fikir tentang kahwin sekarang? Kita sedang nak perang Ahzab. Lagi kalau ni. Itu jam Nabi sudah agak berat. Dan sekarang Allah beritahu. Kami pernah ambil perjanjian, ketaatan, kesetiaan dari nabi-nabi sebelum kamu. Nuh sangat taat, Ibrahim sangat taat, Musa sangat taat, Isa sangat taat. Allah nak bagi tahu. Allah ingatkan pada Nabi. Baginda telah berjanji untuk taat. Tengok bagaimana ayat memujuk, mengingatkan. Allah tak kata, Nuh taat. Tak. Allah kata, cuba tengok Nuh taat, Ibrahim taat, Musa taat, Isa taat. Dan aku harap engkau juga taat macam mereka. Bukankah kita dah ada mithaqan ghalizah, perjanjian setia yang teguh? Asalnya nak beratan nak buat. Tapi bila Allah beri peringatan macam ni, that's it. Betul. Aku berjanji untuk taat. Dan begitulah tuan-puan. Mithaqan ghalizah adalah perkataan yang sama. Allah sebut ingatan kepada para suami. Ketika engkau akad nikah menerima isterimu untuk dijaga, Allah gelar sebagai mithaqan ghalizah. Bila kita jumpa perkataan mithaqan ghalizah terutama suami, ya aku berjanji untuk taat jaga isteri aku depan Allah. Ayat-ayat semacam ini mengingatkan kita balik. Aku ada janji depan Allah. Aku berjanji untuk taat. Aku berjanji untuk jaga. Aku berjanji untuk amanah ini. Dahsyat. Dahsyat. So, cara Allah ingatkan Nabi bukan dalam bentuk ugutan. Kau tak ikut, masuk neraka. Tak. Tapi Allah buat perbandingan. Kami pernah mengikat perjanjian dengan Nabi-Nabi terdahulu. Dahsyat kan? Pujukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbanding Allah sebut Nabi-Nabi yang lain secara umum, kali ini Allah sebut Nabi-Nabi yang lebih khusus. Nabi Ulul Azmi. Nabi yang hebat dan cekal dalam perjuangan. Nabi-Nabi yang ceritanya menjadi motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman. Gitu. Kan ada satu lagi bentuk perjanjian untuk saling bantu-membantu serta sedia untuk berkorban. Dalam surah Ali Imran. Surah Nisa 20-21 tu nikah. Nikah itu mitsaqan ghalizah. Wa id akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Sungguh apa saja yang aku berikan kepadamu berupa kitab dan hikmah, kemudian datang kepadamu seorang rasul
yang membenarkan apa yang ada padamu, nescaya kamu akan sungguh-sungguh beriman dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu mengaku dan menerima perjanjianku? Mereka jawab, kami mengaku. Allah berfirman, kalau begitu saksikanlah dan aku menjadi saksi kepada kamu. So, Allah mengikat janji kepada para nabi. Malah dengan kita, Allah berjanji sebelum kita lahir, sewaktu kita di alam roh. Allah tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. So, ayat 7 adalah mengukuhkan lagi supaya Nabi lebih firm untuk jalankan arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bila kita baca ayat Quran menjadikan kita lebih firm untuk menjalankan perintah. Melihat ayat-ayat Quran sebagai motivator utama untuk kita cekal, teguh. Jangan ada teragak-agak nak buat, terus buat. Lias ala sadiqina an sidqihim wa adda lil kafirina azaban alim. Allah datangkan ayat di atas kepada Nabi supaya dia menanya kepada orang-orang yang benar tentang kebenaran. Macam mana ayat ni, macam mana nak translate supaya bila Allah tanya orang tu, engkau betul buat ke? Maka orang itu akan ada bukti, akan ada alasan depan Allah, benar ya Allah, terbukti aku memang membenarkan janjimu. Biasa kita buat benda ni pada anak. Kan kadang waktu cerita sekolah, selalu yang kena ni anak sulung lah. Nuha, hari ni cuti, tapi apa kena buat hari ni? Kena basuh baju, kena sidai, kalau kering nak angkat. Nak tengoklah, tengok TV ke tengok. Tapi yang penting kerja rumah tu kena settle. So, sebagai mak yang berdedikasi, kadang tengah hari dia balik. Sebelum balik dia bagi tahu anak dulu. Baju dah jemur belum? Kan. Baju dah jemur belum? Itu dia follow up dalam WhatsApp. Baju dah jemur belum? Ingatan pada anak. So, bila dia balik, dia akan check betul ke. Allah kata, yas'ala sadiqina an sidqihim. Apa yang diperintahkan, betul ke dia buat? Betul ke dia taat? Caranya, kahwini Zainab. Kalau betul taat, dia akan buat. So, tadi kan kerisauan Nabi ialah apa kata masyarakat Arab. Tapi di sisi Allah, ini adalah arahan. Tentang apa orang kata, tentang orang tak setuju, tentang orang nak buat itu, tentang orang nak buat ini, tak. Itu nanti dulu. Sekarang ni arahan dari Allah. Engkau nak ikut arahan Allah, patuh pada arahan Allah, atau meletakkan ketaatan tu, kalau orang nampak baru aku ikut. Kalau orang tak sebut baru aku buat. Tidak. So, rupanya beban tugas Nabi menggalas amanah agama ini sangat berat, tuan-tuan. Sangat berat. Dan tiba-tiba Allah kata, wa a'adda lil kafirina azaban alima. Kami sediakan bagi orang kafir seksa yang pedih. Cuba tengok dari ayat pertama, ada tak cerita pasal orang kafir? Ada tak?
Kenapa tiba-tiba ayat ini ditutup? Kami janjikan orang kafir, kami sediakan bagi orang kafir azab yang pedih. Why? Kenapa tiba-tiba cerita pasal orang kafir? Ada tentang orang kafir ke yang sebelum ni? Ayat 1 tu Ustaz, bertakwalah kepada Allah Ayat dan 1. jangan menurut keinginan orang-orang kafir dan orang munafik. Tapi tak ceritalah apa Yes. keinginan tu. Allah recap balik. No. Engkau nak ikut arahan Allah atau engkau nak ikut opinion orang kafir? Sedangkan apa yang orang kafir buat terhadapmu, mereka itu akan dapat azab yang pedih. So, dengan kata lain, kalau engkau ikut perintah Allah, engkau terlepas dari azab yang pedih. Bukankah itu nikmat besar? Kan? Hanya dengan patuh perintah Allah, engkau terlepas dari azab yang pedih. Besar tak nikmat tu? Besar. Satu ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi alaikum. Wahai orang beriman, cuba kenang balik nikmat-nikmat yang Allah dah beri padamu. Nikmat dilepaskan daripada azab, nikmat dapat membuktikan janji Tuhan, lias ala sadiqin an sidqihim. Nikmat dapat menjelaskan hukum yang sebenar. Nikmat dapat anak angkat, kan? Nikmat diampunkan, di waive. Ni. Apa? Ni. Mana? Ni, walaisa alaikum junahun fima akhtatum. Kalau tersalah tak mengapa. Itu nikmat tu. Nikmat tidak dihukum kerana tak tahu dan tak sengaja. Nikmat dapat pengampunan. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Kan? Nikmat didahulukan tu. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nikmat Nabi didahulukan. Orang beriman begitu mengagungkan, mendahulukan Nabi. Nikmat isteri dia takkan dikahwini oleh lelaki lain. Oh, ini nikmat besar semua. So ayat 9 nak masuk kategori baru. Tetapi kaitannya dengan di atas sebut tentang nikmat-nikmat, setiap nikmat-nikmat. Dan kalau kita memilih untuk engkar, kita akan tergolong dalam kafir. Kalau kita memilih untuk engkar arahan Tuhan, apa lagi arahan Tuhan ke atas? Jangan panggil orang dengan nama yang kau suka. Panggil dengan nama yang bapa dia bagi. Panggil bersama nama bapa. Cuma budaya kita berbeza dengan budaya orang lain, terutamanya negara yang dekat dengan kita, negara jiran, Indonesia. Perasan tak, nama yang diperkenalkan kalau orang Indonesia ni, nama yang dia letak adalah nama dia tanpa bin. Kalau dia perkenalkan diri, okey, saya Joko Widodo. Joko Widodo tu nama dia. Bukan Joko bin Widodo, tak. Joko Widodo tu nama dia. Dia takkan sebut nama bapa. Itu adat dan budaya masyarakat sana. Bila ditanya kenapa tak ada bin nama bapa, dia kata hanya waktu meninggal sahaja barulah diletakkan bersama nama bapa. Sepanjang-panjang tu memang nama dia je. Dalam borang ke apa, dia akan isi nama dia sahaja. Waktu dah meninggal, baru sebut nama bapa. Itu adat budaya masyarakat sana. Kita tak macam tu. Kita panggil dengan nama bapa, kita berbangga pula dengan nama bapa. Gitu. So, untuk ayat 9 ini, dia masuk kepada perang Ahzab.
Kita dah settle tentang krisis perkahwinan Nabi, dan nanti pada bab yang keempat kita akan sambung semula tentang krisis perkahwinan Nabi ini. Kita akan masuk bab kedua dan ketiga berkaitan dengan perang Ahzab. Kalau tadi tentang kekeluargaan, nanti kita akan masuk next kita punya kelas tentang kenegaraan. Sebab tu surah ini, surah Nisa dan surah Nur, dia saling melengkapi kerana keduanya membincangkan tentang isu individu dan isu masyarakat serentak bersekali. So kita takkan boleh pisah antara kehidupan individu berkeluarga dan kehidupan bernegara bermasyarakat. Itu kalau kita melihat CEO syarikat besar, mereka dengan berbangga dengan pencapaian dapat memajukan syarikat itu, dapat memajukan syarikat ini. Tapi malangnya dalam masa yang sama, hidup berkeluarga mereka compang perenang. Hidup berkeluarga mereka tu compang perenang. Maksudnya, mereka bukanlah orang yang paling ideal untuk kita ikut gaya dan cara hidup. Sebab nak dapat kedua-duanya, keluarga okey, jaga negara pun okey, dia adalah satu bentuk pencapaian yang memang sangat-sangat sukar. Kan kita kalau tumpu pada satu benda, kita nak berjaya, kita kena beri tumpuan pada satu benda. Lalu bila kita beri tumpuan kepada jabatan, kita akan digelar sebagai workaholic. Kan, workaholic. Kerja je. Tapi keluarga macam mana? Dia keluarga terabai. Ataupun dia beri tumpuan kepada keluarga, family man. Tapi kat pejabat out. Nak balance tu. Nak balance tu. Yang sukar. Tapi bila benar beriman pada Allah dan Rasul, kita akan dapat the balance. Kerja, dia akan pakai topi pekerja. Bila di rumah, dia akan pakai topi di rumah. Wallahu alam, kembali kepada moderator. Alhamdulillah Ustaz. Sebenarnya surah ni Al-Ahzab ni memang dia ada dua-dua tentang kekeluargaan dan kenegaraan. Sebab nak bermula negara tu kena bermula daripada kecil tu dulu kan Ustaz. Macam ayat 1 sampai 8 tu Allah perintah, ayat 1 sampai 3 tu Allah perintah takwa untuk kita ikut wahyu. Sebab siapa ikut wahyu tu nanti selamat, dilindung daripada azab yang pedih kan Ustaz. Kemudian ayat 4 sampai 5 tu hukum zihar dan kedudukan anak angkat yang kita kena ikut. Kemudian tu kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para isteri dalam Islam, itu ayat 6 yang Ustaz cakap tadi tentang kaunseling keluarga. Kemudian ayat 7 sampai 8 tu perjanjian setia para nabi dan orang beriman terhadap agama. Ustaz, yang tu sebenarnya maksud Ustaz yang Ustaz sampaikan pecahan tadi tu. Dan minggu depan insya-Allah kita masuk bab yang lain, iaitu bab tentang kenegaraan, tentang perang Ahzab. Jadi ada soalan apakah? Dekat FB tak ada. Jemaah lain ada nak tanya Ustaz apa soalan ke? Tak ada, Alhamdulillah. Tak ada. Tak ada, Alhamdulillah Ustaz. Jazakumullah khairan. Terima kasih semua. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.